Dalam sejarahnya, Melayu itu pengembara lautan, melorongkan jalur sejarah zaman. Begitu luas daerah sempadan, sayangnya kini segala kehilangan. Melayu itu kaya falsafahnya, kias kata bidal pusaka, akar budi bersulamkan daya, kedung akal laut bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mesra pembuka kata. Salam sejahtera madah bermula kepada hadirin pendengar bicara. Nama diberi Aida Risa binti Arman Saleh, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3. Bersama-sama kita di arena bicara buku. Buku Hikayat Abdullah karya Hamzah Hamdani yang merupakan penulis buku dan pelbagai rencana. Berhalaman 391 cetak dan diterbitkan pada tahun 2007 yang merupakan keluaran pertama PTS Fortuna. Sebuah autobiografi berjudul Hikayat Abdullah atau Hikayat Abdullah bin Abdul Qadir adalah sebuah kisah pengembaraan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang telah dikarang pada tahun 1845 dan diterbitkan pada tahun 1849. Munshi Abdullah bin Abdul Qadir yang telah dilahirkan di Kota Melaka pada tahun 1796 dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1854 adalah seorang guru bahasa dan penulis berketurunan Arab India. Abdullah mempunyai 5 orang adik-beradik, akan tetapi keempat-empat abangnya meninggal dunia ketika masih kecil. Abdullah dilahirkan dan diberi nama Abdullah bersempena dengan nama seorang guru iaitu Habib Abdullah Haddad. Asal-usul keturunan Abdullah ialah dari Arab Yaman dan berbangsa Uthmani. Syekh Abdul Qadir merupakan moyang kepada Abdullah. Muhammad Ibrahim nama datuknya dan Abdul Qadir diambil sepena nama moyang Abdullah sendiri. Ramai sarjana berpendapat bahawa beliau adalah bapa kesusastraan moden. Beliau mengkritik secara terus terang golongan bangsawan dan bangsa Melayu dan menyindir pihak penjajah Inggeris dan Belanda. Kritikan beliau tegas terhadap sikap bangsa Melayu yang tidak menghargai bahasanya sendiri melalui percetakan. Antara bahasa yang dikuasai oleh Abdullah termasuklah bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Terdapat 29 bab kesemuanya di dalam Hikayat Abdullah. Antara bab tersebut termasuklah Hikayat Abdullah, Peri Abdullah diperanakan dan permulaan belajar mengaji. Abdullah telah menerima gelaran munshi yang bermaksud guru ketika beliau berumur 11 tahun kerana kepintarannya dan mempunyai banyak ilmu. Beliau juga telah menjadi guru dan mengajar agama kepada askar Islam di Melaka. Dalam hikayat ini, Abdullah telah menceritakan asal-usul keturunannya. Selain itu, terdapat juga peristiwa berkaitan perjanjian antara Kompeni Inggeris dengan Tengkulung untuk mendapatkan Singapura. Raja Farquhar telah berhasrat untuk membuka sebuah negeri, maka suatu perjanjian telah meterai antara beliau dengan Temenggung. Seterusnya, isi lain yang penting di dalam hikayat Abdullah ini termasuklah pegangan hidup, nilai budaya, nilai ilmu, nilai kepengarangan dan seni bahasa. Nasihat. Dengarkan olehmu, hai sekalian anak yang berbudi dan berbahagia, bahawa demikianlah besarnya kebajikan ibu bapa itu akan anaknya. Adakah patut kita derhaka akan dia dan tiada kita menurut perintahnya dan kita memecahkan hatinya dan kita mengeluarkan air matanya? Dalam hikayat ini juga ada diselitkan unsur-unsur nasihat dan nilai yang baik yang boleh diambil iktibar oleh pembaca. Abdullah sangat patuh kepada ibu dan bapanya. Segala yang diperintahkan oleh mereka akan ditunaikan, walaupun Abdullah tidak menyukainya. Meski telah memiliki telaga, tangan masih memegang timba, sedang orang lain mencapai tali. Berbuahlah pisang 3 kali, Melayu itu masih bermimpi. Kesimpulannya, Hikayat Abdullah merupakan sebuah karya agung yang unggul kerana mempunyai nilai estetik yang tinggi dari aspek kepengarangannya. Ciri-ciri karya agung yang terdapat dalam karya ini mencetuskan idealisme pengarang dalam sebuah karya. Selain itu, Abdullah Munshi juga melakukan kritikan terhadap masyarakat Melayu pada ketika itu, yakni menjurus kepada sikap pemerintah yang mementingkan diri agar menjadi lebih baik.
Sudah terang lagi bersuluh, setiap cerita yang disampaikan dalam setiap bab Hikayat Abdullah ini mempunyai nilai keunggulan yang menjadikan novel ini sebagai karya agung yang perlu diambil iktibar oleh generasi pada masa kini. Masyarakat Melayu terdahulu dikenali sebagai masyarakat yang banyak meninggalkan khazanah, budaya dan tradisi yang sememangnya indah dan menarik. Semua peninggalan ini telah menjadikan masyarakat Melayu terdahulu begitu dihargai dan diingati sehingga kini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.